من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kitab Bahrul Madhi. Muka surat berapa dia? 94. Masalah yang ke berapa tu? 235 232 242. Ini dia panggil khilaf. Tak apa. Baik, muka surat Jawiyah muka surat 169. Muka surat Jawiyahnya muka surat 94, Rumi muka surat 169. Masalah yang ke-242, qala al-Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. Air yang kurang daripada 2 kolah boleh jadi najis. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil najasan, itu menunjukkan atas bahawasanya barang yang kurang daripada 2 kolah daripada air menanggunglah ia akan najis. Intaha, yakni manakala kenalah dan bercampurlah najis ke dalamnya maka jadilah najis, maka tiadalah ia suci menyucikan melainkan apabila lebih ia daripada 2 kolah dan tiada berubah salah satu daripada sifatnya. Dan makna hadis itu lihat masalah 239 yang lalu. Jadi isu dia apa tuan-tuan? Isunya berkenaan dengan air yang asalnya 2 kolah kemudian masuk najis di dalamnya. Jadi asalnya tuan-tuan, apa sahaja air yang cukup 2 kolah masuk sahaja najis, maka air tersebut tidaklah menjadi najis kecuali bila mana berlaku perubahan, seperti mana yang kita belajar, berubah bau, warna dan juga rasanya. Itu 2 kolah. Sebab kita baca dah hadis yang lalu berkenaan dengan satu soalan yang dikemukakan oleh sahabat radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan satu telaga, dia panggil telaga Al-Budu'ah, Bi'run Al-Budu'ah, satu telaga Budu'ah yang dalam itu dicampurkan darah-darah haid, dicampurkan ke dalamnya lahmun kalbi, iaitu daging-daging anjing dan benda-benda yang kotor.
Maka ditanya kepada Nabi SAW, boleh tak kami berwuduk dengan air tersebut? Bagi kata Nabi, boleh. Maka kalau kita lihat telaga tu dicampurkan dengan pelbagai benda-benda yang najis. Ya, darah tu najis, bangkai najis. Jadi kenapa Nabi SAW benarkan ambil wuduk? Sebab tadi, sebab dua kolam, mana kiraan dia tu melebihi. Jadi selagi mana tak berubah bau, warna dan juga rasa, maka air tersebut boleh digunakan, walaupun masuklah najis apa sekalipun dalam kolam tu. Tapi kalau berubah dua sifat daripada tiga sifat itu, bau dan juga warnanya, maka air tersebut terpaksalah dibuang. Berbeza dengan bekas yang tak sampai daripada dua kolah. Contoh macam timba kita, ataupun apa kita nama ni, tempat, apa bahasa dia, tempat simpanan air rumah kita tu, apa nama dia, pagi-pagi tak main perkataan tu, apa ni, la ilaha illallah ni, kolah rumah kita tu, yang tak sampai dua kolah kan rumah. Kalau rumah kampung sampai, rumah kampung ni besar, si anak cucu dia berenang lagi dalam tu. Ni dia tak sampai pun. Rumah kita kolah dia kecil je. Jadi itu kalau masuk najis, walaupun tak berubah bau, warna dan juga masuk satu je tercicak, tapi sebab tak cukup dua kolah, maka air tersebut terpaksa dibuangkan. Air mutanajis ni kena pada badan kita jadi najis. Air yang bercampur dengan najis dipanggil air mutanajis. Jadi air mutanajis ni apa pun tak boleh buat, melainkan serap pokok bunga. Tu tak apa, tak ada masalah. Ambil air tu siram pokok bunga. Kalau nak buat mandi kereta tak boleh juga, sebab lagi kita sentuh kereta tu. Kalau pun serang pokok bunga, tak ada masalah. Betul, ada setengah-setengah tempat tu dia ambil air-air yang memang tak ni digunakan untuk siram pokok, dia tumbuh bunga tu elok. Macam orang tanam pokok betik, tanam belakang rumah, kampung-kampung, air yang mengalir tu air acak, air basuh pinggan, air tandas, bukan jamban tu dah, mana air mandi tu mengalir, tumbuh betik dia, malahan manis rasa dia, nak dibandingkan dengan buah air biasa tu. Tapi tak makruh, tapi tak haram makan buah tersebut. Tapi kalau berbau, contoh kalau kita ambil benda tersebut, buah tu kita potong, guna kita bau air acak, so makan tersebut adalah makan yang makruh. Dia tak sampai haram, jadi makruh. Yang haramnya bila mana kita campurkan terus. Dia dalam isu istihalah. Isu istihalah ni isu yang hangat diperbahas oleh ulama. Kalau satu benda yang haram menjadi suci, itu dia panggil proses istihalah. Seperti mana cuka yang kita biarkan lama, seperti mana cuka ataupun apa saja benda haram, benda haram lah yang dibiarkan lama, akhirnya berubah zat dia menjadi benda tu jadi keluar, hilang ke mabuk dia, hilang dia punya rasa-rasa yang boleh bawa kita pada khayal. Dan kita biar lama macam tu, hilang. Tapi ada benda yang kita biar lama, dia jadi haram pun ada juga. Kita biarkan lama, so kalau kita minum, tadi kita jadi pening kepala atau haram. Ni ada benda dia haram, asalnya haram, tapi kita biarkan dia lama, sehingga kan dia tukar daripada yang haram tersebut kepada benda yang halal dimakan. Itu dia panggil proses istihalah. Cuma proses istihalah ni, ulama terutama mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia, itu proses istihalah. Tapi nak kata kat sini, apa sahaja benda yang masuk daripada dua kolah tak menajiskan air. Kalau satu kolah, itu menajiskan. Baik. Kemudian masalah 243, air bercampur najis dan hukumnya. Dan kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu,
Dan berguna ihtiyat. Ihtiyat ni mana berhati-hati. Bahawa adalah satu qolah itu 2 geribak setengah. Geribak tu yang bekas tu. Kalau tuan-tuan yang ada kitab tu, Syekhudin Marbawi ni dia nak cerita dia tak tahu. Jadi dia lukis. Geribak ni tuan-tuan dia asalnya daripada kulit kambing. Kemudian dijahit dekat bahagian 4 kaki tu. Dijahit, ditutup. So bahagian depan bahagian kepala tu, kat leher tu, itu dibiarkan terbuka. Bahasa mudahnya tuan-tuan, geribak ni ibarat dia macam kita orang Melayu ni labu sayur. Jadi sebab apa? Sebab air yang disimpan dalam geribak ni jadi sejuk. Jadi sejuk. Jadi orang ada geribak dia. Kalau nak tahu tu ada gambar dia. Itu asal geribak. Jadi kadang satu orang tu dia ada air yang sukatan dia tu 2 geribak setengah. Maka apabila adalah air itu 5 geribak, tiadalah menanggung ia akan najis pada berlarinya dan hanyutnya, dan atau tiada hanyut. Jadi apa nak sebut di sini? Imam Syafi'i dia bawa contoh isu berkenaan dengan 2 qolah dan juga 1 qolah. Kalau kiraan dulu 1 qolah tu bersamaan dengan 2 geribak. Mana 2 qolah tu bersamaan dengan 5 geribak. Jadi tok guru kita dulu dia nak bagi faham, dia cerita apa masa kita mengaji 14 tim minyak tanah. 14 tim minyak tanah tu kita ambil 14 tim isi air, kemudian kita letak dalam qolah. Itu dah dipanggil apa? Dipanggil dua qolah. Dia punya ukuran lama, ukuran dulu-dulu. Ukuran dulu-dulu. Lah ni zaman lain, zaman guna sentimeter ataupun zaman menggunakan diameter. Zaman dulu dia pakai 14 tim minyak tanah. Dalam minyak tanah pun tak ada lah. Bukan sekadar minyak tanah, dengan tin-tin pun tak ada lah. Jadi nak kenal macam mana guna sentimeter. Tapi nak kata dekat sini apa sahaja, maksudnya 2 qolah dia masuk dengan najis sekalipun. Wa ima airnya hanyut, air berlari mana airnya hanyut, ataupun dia kolam, air yang tak hanyut, dia kolam, masuk najis dalam tu, maka benda tu tidak menajiskan dia. Tu Imam Syafi'i sebut. Dan geribak negeri Hijaz ni Mekah dan juga Madinah itu besar-besar, maka tiadalah ada air yang tiada menanggung najis itu melainkan dengan sukat geribak yang besar. Maka apabila air itu kurang daripada 5 geribak, kemudian mencampur akan dia oleh bangkai, nescaya najislah ia, dan najislah sekalian bekas yang diisikan dia, maka dironggahkan air tersebut. Jadi katakanlah bekas tu, contoh katakanlah besen ataupun kolah rumah kita tu dimasuki najis, kita kena buang air tu. Bukan hanya setakat buang, malahan bekas tu pun kena suci, sebab dia menanggung najis. Yang kolah rumah kita tu kecil, masuk tak cicak, tu kita buanglah air tu. Bukan hanya setakat buang, malahan kolah tu pun kita kena bersihkan, lalukan air, kemudian dah habis semua, baru masuk air yang baru. Dia tak memada dengan buang air saja. Sebab apa tak memada? Sebab bekas tu juga menanggung najis. Jadi bila mana bekas tu menanggung najis, maka bekas tu juga mesti dibasuh macam biasa. Basuh semua, kemudian baru masukkan air yang baru. Tapi kalau bekas tu tak basuh, kemudian masuk air, sama je jadi air mutanajis balik. Jadi caranya basuh bekas, basuh semua, kemudian baru masuk air yang baru. Itu cara dia nak menyucikan. Dan tiada suci bersih bekas itu melainkan dengan basuh. Mesti dengan basuh dengan mana air mengalir. Dan apabila adalah air itu kurang daripada 5 geribak, kurang daripada 2 qolah, maka mencampur akan dia oleh najis yang tiada qaimah memang tiada asal padanya, nescaya menajiskan ia akan dia. Masuk, kalau masuk bangkai binatang yang tidak berdarah, maksudnya berdarah mengalir,
Contoh cicak. Dan yang jalan-jalan pening macam mana cicak jatuh dalam air, dalam bekas kita, ataupun dalam kolah kita. Pagi besok baru nampak bangkai cicak tu terapuk. Jadi dalam isu an-najasatul al-ma'fuwat, dalam isu najis yang dimaafkan, antaranya pada iaitu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, kemudian masuk di dalam bekas ataupun kolah yang kurang daripada 2 kolah, maka dia tidak menajiskan air tersebut. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia masuk dengan sendiri. Okey, dia lalu atas siling tu, rumah bilik ayak kita tu, kena jatuh, pelepuk, jatuh dalam air, lemah, tak dapat menyelamatkan diri dia, lemah. Esok pagi kita bangun nak sembahyang subuh, bangun tahajud dan sebagainya, tengok dalam kolam tu ada bakal cicak. Tak apa, dah ambil cicak tu buang. Itu binatang yang tidak, darahnya tidak mengalir. Kumbang ke, cicak ke, semut ke. Tapi kalau tikus tak, tikus tak boleh, sebab tikus darah dia mengalir, mana darah tu banyak. Jadi kalau macam cicak pun ada darah tapi taklah banyak. Semut, kumbang, ada apa saja jenis serangga. Contoh macam air ni kan, contoh macam Tuan Haji saya tuang ni, tak ni tengah-tengah kuliah cicak kat atas tu, pelupuk masuk. Saya pun ambil. Wah, boleh minum tak? Boleh dah, tapi saya tak minum lah. Mana kata boleh minum, boleh. Sebab apa? Sebab dia masuk dengan sendiri. Yang kedua, dia bukan binatang yang jenis darahnya mengalir. Jatuh. Tapi jangan kita selam dia pula. Yang selam tu hadis Zubab. Hadis Zubab ni hadis berkenaan dengan lalat. Hadis sahih. Nabi SAW bila mana masuknya zubab, mana lalat ke dalam air, maka janganlah kau benamkan dia. Benam. Zaman dulu hadis tu tak jadi isu. Zaman sahabat tak tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, mana bukti sains? Sahabat tak tanya. Sahabat beriman sahaja. Jadi bila mana Islam ni dia semakin berkembang, pengetahuan tentang agama ni juga ada dalam kitab-kitab, ada di internet dan sebagainya. Jadi para saintis dia buat kajian berkenaan dengan hadis ni. Hadis Zubab dia panggil. Betul kan yang Nabi SAW suruh selam lah. Sebab Nabi kata satu sayapnya adalah racun dan satu sayap tu adalah penawar kepada racun dia tu. Betul, Rasulullah suruh selam. Maknanya kan kita tolak dia ke dalam, kemudian kita angkat dia. Jadi kajian dibuat oleh pakar-pakar, mana saintis. Dia orang buat kajian berkenaan dengan hadis tu. Yang pertama kajian lah, yang kedua nak mencari kelemahan. Tapi kita tahu Rasulullah bercakap berdasarkan kepada wahyu. Buat kajian memang terbukti. Bila mana lalat dia jatuh saja dalam air, perkara yang pertama yang dia akan sebarkan adalah racun. Penawar tu tak keluar, melainkan bila mana dia rendamkan ke dalam air tersebut, ditolak, kemudian kita angkat. Jangan tolak kacau pula, itu cerita lain. Tolak, kemudian angkat. Maka bila benam dia tu, maka yang satu lagi bahagian sayap tu dia akan mengeluarkan penawar kepada racun yang dia sebarkan tadi. Itu ada kajian sains yang dibuat. Kan bila mana golongan-golongan mustasyriqin, golongan-golongan orientalis, diorang nak mencari kelemahan Rasulullah ini, target mereka adalah hadis-hadis yang macam ni. Hadis berkenaan dengan hujan, hadis berkenaan dengan alam, hadis berkenaan dengan Nabi sebut berkenaan dengan ubat-ubatan ni dikaji oleh golongan-golongan mustasyriqin. Yang pertama mesti mencari kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dapat meragukan hadis Nabi, insya-Allah bagi mereka boleh mereka meragukan Al-Quran. Alhamdulillah, Allah lindung. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sadiqul masduq. Nabi orang yang benar dan Nabi masduq yang dibenarkan.
Tu hadis tu, hadis Zubab. Itu macam lalat masuk, kita benamkan, kita angkat. Jangan dikacau pula. Macam hadis dalam riwayat Imam Bukhari berkenaan dengan makan 7 tamar ajwah. Yang Rasulullah kata ada satu debat, satu orang pendakwah di UK. Dia pendakwah Islam lah, dia selalu berdebat dengan padri-padri ni. Jadi padri tu cabar dia untuk dia minum racun tikus, racun. Minum sebab dia baca dalam hadis Nabi, Rasulullah kata siapa yang makan racun kemudian dia makan tamar ajwah, dia selamat. Yang pertama, padri tu dia salah faham dengan hadis tu. Hadis tu Rasulullah tak pernah suruh minum racun pun. Hang yang pandai-pandai pergi tambah. Rasulullah kata siapa yang makan, mana akala sab'at tamaratin ajwah, barang siapa yang makan 7 biji tamar ajwah, maka dia tidak akan dimudaratkan dengan racun ataupun sihir. Bukan Nabi kata barang siapa yang makan racun kemudian dia makan tamar ajwah 7 biji maka selamatlah dia. Tak, Nabi tak kata lagu tu. Tapi bila mana padri ini dia salah baca hadis pada konteks hadis tersebut, maka dia cabar pendakwah tu, yang debat dia tu, itu orang Islam. Minum. Kawan ni pergi minum racun. Dia makan biji tamar, mana minum racun. Tak jadi apa, hidup sampai lah. Itu jadi. Debit lah dekat luar dengan Malaysia, dia tak jadi macam tu. Maknanya apa? Memang kalam-kalam Rasulullah SAW ni benar. Sadiqul masduq. Itu memang berlaku. Jadi hadis Zubab, hadis berkenaan dengan hujan, hadis berkenaan dengan alam ni dikaji oleh para ulama. Dan memang ada di kalangan para ulama-ulama kita yang memang fokus mereka kepada kajian-kajian ni. Terutamanya ulama-ulama hadis yang mereka mengkaji berkenaan dengan sains dan juga hadis. Banyak antara hadis tu Zubab, antara najis itu al-ma'fuat, najis-najis yang dimaafkan. Melainkan kalau kita ambil cicak tu kita masuk dalam, itu lain lah. Maka itu dia panggil najis. Dia panggil najis al-ma'fuat kalau jatuh ke dalam bekas air kita. Kemudian jika dituang atasnya air hingga bersatu ia dengan air yang kena najis itu, jadi ia 5 geribak lebih, nescaya sucilah ia lagi menyucikan. Contoh kalau bekas tu satu kolah masuk najis, kita tambah air dalam bekas tu sampai cukup 2 kolah, maka air tersebut tidak dihukumkan najis. Kan macam satu kolah tu, bekas kolah kita tu besar, tapi ukuran air dia tak cukup 2 kolah, masuk najis. Tak cicak ke, masuk apa dan sebagainya. Kemudian kita ambil air yang banyak, kita tambah dalam kolah kita yang ada najis tu sampai memadai cukup 2 kolah. Tambah air, tambah. Maka apa jadi pada air tersebut, najis ataupun tak? Tak najis. Sebab apa tak najis? Sebab kadar ukurannya sudah cukup 2 kolah. Macam air wuduk kita, kita tak ada air mustakmal, tak ada banyak-banyak. Kemudian kita masuk balik dalam kolam, dalam kolah kita. Kolah kita tu besar. Kita ambil, kita letak balik. Boleh tak? Boleh. Maka hukumnya apa? Hukumnya air mutlak. Dengan kadar yang banyak, maknanya 2 kolah. Itu perbahasan kalau contoh satu bekas atau satu tempat tu 2 kolah, asalnya dia punya tu 2 kolah, tapi air makin berkurang, masuk najis. Kemudian air tu kita tak buang, kita tambah air baru, tambah sampai cukup balik 2 kolah. Maka air tu boleh guna tak? Boleh. Maka tidaklah menjadikan air tersebut mutanajis. Itu cara dia lah kalau kita nak menambah air. Baik. Masalah 244. Air yang busuk dengan sebab bangkai ikan. Ya saudaraku, air itu asalnya suci, dan bangkai belalang dan ikan suci. Maka apabila bercampur keduanya hingga jadi air itu busuk, ikan tiadalah air itu najis.
bangkai ikan kan. Contoh dalam kolam ataupun dalam sungai tu ada bangkai. Maka kita pun boleh tak ambil. Kata Imam Syekh Imam Nawawi rahimahullah, tiadalah air itu najis. Dan kata dan bermula sekalian najis yang tiada dimaafkan itu bersamaan dua hukumnya. Apabila jatuh ia ke dalam air yang kurang daripada 5 geribak, najislah ia akan dia. Dia bila dia belalang ni tuan-tuan. Dua benda yang bangkai yang dibenarkan untuk makan. Yang pertamanya belalang, yang keduanya ikan. So kalau ikan tu kita tangkap dah mati, atau kita letup dengan dia, saya kira lah hari ni letup ke karen ke apa ke, dia mati. Boleh makan tak? Boleh makan, walaupun dia mati sebelum kita menangkap dia. Tapi beza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak benarkan. Maksudnya kalau kita tangkap dia tu, mesti dia dalam keadaan dia hidup. Dalam keadaan dia hidup. Tu kalau kita tangkap dia, kita naik dalam darat, dekat darat, dia mati atas darat, okey. Sebab kita dah tangkap dia dah. Tapi ketika mana kita tangkap dia, dia mati sebelum dibawa naik ke darat, maka tak dibenarkan untuk makan. Itu berkenaan dengan masalah ikan di sisi mazhab Hanafi. Nabi sebut hadisnya jelas. Dua bangkai yang dibenarkan untuk makan. Yang pertamanya apa dah? Belalang. Yang keduanya adalah ikan. Mana ikan ni mati macam mana pun boleh makan. Tu secara umum. Cuma mazhab Hanafi dia kata khusus lagi apa dia? Ikan yang ditangkap dalam keadaan hidup. Maksud kalau naik ke darat dia mati, okey. Tapi kalau tangkap tu dia mati, ataupun kita karenkan dia, atau tengok tu dia letupkan bom sampai ikan ni mati tertimbul semua, maka jadi bangkai. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Waktu mazhab Hanafi dalam isu ikan ni dia agak ketat. Dia beza dengan mazhab kita Syafi'i. Yang terbuka mazhab Maliki. Mazhab Maliki dalam hidupan air dia agak terbuka. Maknanya bagi mereka apa saja binatang yang ada dalam air boleh dimakan. Termasuk yang kita kata hidup dua alam tu. Sebab tu di sisi mazhab Maliki, buaya, katak boleh dimakan. Cuma guru kami, dia orang Jazair, dia orang Algeria, dia mengatakan walaupun kami mazhab Maliki, buaya, katak boleh makan, tetapi bukan makanan kami. Mana benda tu kalau contoh katakanlah lama tak merasa daging lain, duk makan ayam kan, nampak buaya duk lalu kat sungai tu, tapak tangkap sembelih buat panggang. Maliki boleh makan, kita tak boleh makan lah. Sebab dia kira apa nama ni, binatang yang hidup dua alam. Maksud binatang yang hidup dua alam ni, dia boleh survive, hidup dekat alam lama, dekat darat tu lama, duduk lama kat darat, okey tak apa, maka dia tak boleh makan. Dia tak boleh dimakan. Mana dia tak binatang yang haram. Tapi kalau dia naik darat juga, kemudian siap ya, dalam sejam tu dia kena turun balik laut, kena turun balik ambil air, tu tak boleh. Itu boleh makan. Kalau dia duduk dua alam ni, mana dia boleh survive dekat darat tu lama, duduk dekat darat, boleh lama dia duduk 24 jam dia boleh duduk, maka binatang macam tu tak boleh makan. Tapi kalau dia masuk, dia naik juga ke darat, kemudian nak sejam tu dia kena turun balik ambil air, dia kena duduk balik dalam air, maka binatang macam ni boleh makan. Kalau nak tahu, kena tanya perhilitan, kena tanya perikanan. Binatang apa yang binatang laut ni yang hidup dia dua alam. Sebab tu ilmu mereka. Kita ni orang agama, ustaz bolehlah keluarkan hukum tu, tapi kena tanya juga kepada siapa bahagian-bahagian perikanan ke, bagaimana binatang yang dikatakan dia boleh survive dua alam tu. Berapa lama dia berada di darat, berapa lama dia berada di air. Kalau boleh, dia boleh lama balance. Dengan darat boleh lama, air pun dia boleh duduk lama, maka binatang ni tak boleh. Tapi ada juga binatang yang duduk di darat, dia binatang air, naik ke darat sekejap je, berjemur dan sebagainya, kemudian dia turun balik. Dia tak boleh duduk lama dekat darat tu, dia turun balik. Maka binatang macam ni boleh
boleh makan. Cuma mazhab Maliki dia terbuka. Dia dalam isu makanan laut ni, makanan dalam air ni, dia agak terbuka. Itu di sisi mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ikan sahaja boleh. Selain daripada ikan tak dapat, tak boleh. Udang tak boleh, ketam tak boleh, sotong dia nak ayam, sotong tak boleh, dia ikan sahaja boleh. Tu rugi apa? Kita untung tu dia mazhab Hanafi ni dia agak unik sikit. Dalam mazhab yang 4, mazhab Hanafi dia agak unik sikit, terutama dalam isu makan. Saya ingat masa belajar dulu, ada syekh kami tu, dia orang Syria, jadi dia datang Malaysia buat daurah kitab. Tu kawan saya bawa dia makan. Dia orang Hanafi, memang Hanafi sungguh, sebab dia karang satu kitab, Arba'una fil hadisan, Arba'una fil hadisin fis salah. Ada 40 hadis berkenaan dengan solat indal Hanafiyah, di sisi Hanafi. Tu dia karang kitab macam tu. Tu bila mana bawa pergi kedai makan, kawan saya order lah udang jambari, orang Arab panggil jambari. Udang ada semua makanan-makanan ni lah, makanan-makanan laut. Udang, ada ayam. Jadi syekh saya makan udang tu. Dia orang Hanafi, dia makan. Tu saya tanya pada dia, syekh, udang tu? Dia kata dalam bab ni aku jadi Syafi'i. Dalam bab ni aku jadi Syafi'i sikit makan. Habis makan. Hantar dia lah. Dia punya pendapat. Tu mazhab Hanafi. Dia dalam bab makanan laut ni dia agak tertutup. Mazhab Maliki dia agak terbuka. Cuma mazhab kita Syafi'i dia sederhana. Binatang laut yang beracun tak boleh makan, ataupun binatang laut yang jelek dipandang, dugung, jelek dipandang, tak boleh makan. Ataupun binatang-binatang yang dia punya nama dia tu diguna pakai di darat sebagai binatang yang haram. Contoh macam babi laut, anjing laut, asalnya haram kita makan. Ataupun ada nama-nama lain yang kita tak boleh makan ni, maka bila mana dalam laut pun sama juga, tak boleh makan. Itu mazhab dia, mazhab Syafi'i. Dia agak sederhana sikit lah. Baik. Dan dikala jatuh bangkai ikan atau belalang di dalam air yang sedikit, tiada najis ia, kerana kedua-duanya, iaitu belalang dan juga ikan itu bangkai yang halal dengan tiada berhajat sembelih. Itu maknanya bangkai. Bangkai ni apa? Binatang yang mati tanpa disembelih disebut bangkai. Jadi binatang yang bangkai macam kambing yang dilanggar, pergi batu kurau langgar kambing orang, ataupun langgar lembu, bawa kereta laju, tiba-tiba lembu melintah, langgar, mati lembu tu, tak ada nak sembelih, tak ada hayat mustaqirah tu, tak ada nak sembelih tu. Parang ada dalam kereta, tapi tak ada nak sembelih, mati. Bila mana mati ni bangkai ni, yang binatang yang tak disembelih ni, maka hanya boleh ambil manfaat satu saja, apa? Kulit sahaja. Macam contoh kalau kita buat binatang korban kan, kita sembelih binatang tu, semua yang ada pada juzuk binatang tu boleh dimanfaatkan. Tanduk dia, kuku ada nak guna kuku dia pun boleh. Lidah dia, lidah kita makan. Kita ni dalam bak lembu ni semua makan. Kalau tanduk tu keras, kalau tanduk tu lembut, dengan tanduk pun kita makan juga. Semua kata boleh ambil manfaat. Tapi kalau binatang yang bangkai, kulit sahaja boleh ambil dimanfaatkan. Yang lain hukumnya najis. Sama binatang yang tak boleh makan, macam harimau, buaya, ulat sawah, hanya kulit sahaja boleh ambil. Kalau satu orang dia main semayang, dia pakai rantai. Rantai tu bawah tu kuku harimau contoh. Kuku harimau contoh. Maka apa hukum dia semayang? Hukum dia semayang dia batal. Sebab apa? Sebab benda tersebut dihukum dengan hukuman najis. Bila mana satu benda yang terpotong daripada juzuk anggota binatang yang tak disembelih, seperti kukunya, tanduknya, gadingnya, dan apa saja benda,
selain daripada kulit, maka hukumnya adalah najis. Jadi kalau orang simpan kulit, orang ada simpan kuku harimau, taring harimau. Saya pernah jumpa satu orang, dia simpan taring babi hutan. Pun ada juga saya bukan saya simpan, saya jumpa. Dia main nak berubat. Dia main nak berubat tu, main je lah. Bila dia main tu, kita baca-baca tak jadi apa. Tapi cara kita siasat kes dia tu memang ada gangguan lah, pada sudut tu lah. Tapi kita tak boleh trace lagi. Sebab kadang-kadang sakit gangguan ni dia sama macam sakit biasa, sakit bahagian belikat. Ada orang yang sakit bahagian belikat pun ada juga. Ada kaki mencucuk-cucuk, orang gaul pun kaki cucuk-cucuk juga. Jadi kita kena baca ayat Quran juga. Baca-baca tak jadi apa. Jadi saya tanya lah dekat orang tu, dia kata ada tak menyimpan barang-barang azimat, tangkai ke apa dan sebagainya. So dia pun bawa keluar lah daripada poket dia tu, tak depan saya. Saya pun tak tahu benda apa, saya pun mujur, saya tak pegang. Saya kata ni benda apa? Kalau ustaz nak tahu, ni lah taring babi hutan. Saya kata buat apa simpan binatang ni, benda ni? Dia kata ni ilmu kami untuk kebal. Taring. Tapi lawa lah dia taring tu, dia buat pada celik, kan, dia bagi cat apa semua, cantik lah. Orang kalau kita tak pasal, kita pegang, kita ingat taring apa? Taring babi hutan. So dia kata jangan simpan benda ni haram. Apatah lagi pula kita orang Islam, bukan setakat simpan taring, pegang benda ni pun tak boleh. Bila mana dia bagi kat saya taring tu, kita pun pegang dengan plastik tangan, letak dalam tempat dia, kemudian kita baca ruqyah, baru jalan. Tu ilmu. Dia ada taring babi hutan pun ada orang simpan. Taring beruk yang warna-warna oranye, dan taring dia panjang, tu pun ada juga orang simpan. Dia simpan benda ni, taring ke kuku harimau. Dia satu sebab je, apa selalunya untuk kebal. Kebal tu dia nak kebal, maknanya kalau orang katok dia tak jadi apa. Macam ada satu orang di belah Pekanbaru Hulu, dia tulis ayat Quran tu, Yasin kalau tak salah. Dia tulis tu, dia buat dalam kertas tulis Yasin tu, dia ronyok-ronyok dia makan ayat Quran. Untuk ni lah, untuk ada tujuan-tujuan tertentu. So bila mana satu hari tu dia lintas jalan, lori langgak. Lori tu teruk, dia tak ada apa. Tu anak kata orang kebal. Jadi orang tanya pada dia, macam mana boleh kebal? Dia kata dia baca cara lagu tu lah, curi ayat Quran, pergi makan. Orang Quran baca, pergi makan. Jadi kebal sungguh. Apa nak ada juga orang macam tu. Benda ni tuan-tuan elak kan. Jangan main dengan benda-benda, nanti menyesal seumur hidup. Saya ramai jumpa orang macam tu, main ilmu ini, main ilmu ni. Bila mana sakit kita ni, hidup kita ni tak sentiasa muda. Tak ada orang di atas dunia ni muda daripada lahir sampai lah duk muda ya. Rambut tak putih, hitam je rambut dia. Tenaga makin kuat tak ada. Kita manusia ni semakin hari semakin lemah. Ilmu ni tuan-tuan, ilmu yang kebal apa semua ni, dia ada benda yang perlu kita bagi something pada dia, perlu bagi sesuatu. So kalau benda sesuatu kita tak bagi, maka dia makan diri kita balik. Betul, saya selalu bagi tahu, jangan main benda ni, bahaya. Sekarang ni larat dah tuan-tuan, kadang kita main benda tu usia kita 30 tahun 40 tahun, okey lah kita larat. Tapi kalau usia kita 50 tahun 60 tahun, 70 tahun, larat lagi. Jangan main benda tu. Kemudian baru kita cari ustaz, nak buang lah, cari ustaz nak itulah, cari ustaz nak ini. Dan benda tu dah sebati. Benda tu ibarat bayang-bayang kita. Kan kita gimana? Kita ni ada bayang-bayang. Kalau tak ada bayang-bayang tu lain macam tu tuan-tuan. Ni kita gimana mana? Dia jadi bayang-bayang kita dah. Dan benda nak buang bukan senang. Bukan ustaz tu masa hari je macam-macam hilang. Benda tu dah melekat. Melekat dah pada diri kita. Tu jaga-jaga.
Benda-benda najis ni, benda-benda khurafat, kena jaga baik-baik. Jangan main. Mainlah benda lain. Main snooker ke tak apa. Main benda tu jangan duk main. Bahaya tuan-tuan, bahaya, sangat bahaya. Apatah lagi kalau kita ni dah pegang benda tu tuan-tuan, semayang entah ke mana, dia jadi bangkai. Benda bangkai. Apa saja yang tak disembelih, nama dia bangkai. Tu bangkai. Bangkai ni hanya kulit sahaja. Yang betul tak dibenarkan. Dan begitu juga tiap-tiap bangkai binatang yang bernyawa, yang hidup di dalam air, tiada menajiskan akan dia. Apa saja binatang. Yang binatang ni dia tu asal daripada air. Asal daripada air. Apa sahaja. Lepas tu udang, kalau kita tangkap, sotong kita tangkap dah mati, maka dibenarkan untuk makan. Itu dia punya hukum dia. Baik. Kemudian masalah 245, air yang jatuh ke dalamnya umpama bakal kumbang. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bermula barang yang tiada darah mengalir baginya seperti lalat dan kumbang dan barang yang menyerupai dengan keduanya, maka padanya dua qaul, dua pendapat. Pertamanya bahawasanya barang yang mati ia daripada ini binatang di dalam air yang sedikit atau banyak, tiadalah ia menajiskan akan dia. Tak najis. Itu satu qaul dalam mazhab kita Syafi'i. Dan bermula mereka yang berkata qaul ini berkata ia, jika berkata seseorang yang menyoal begini, seperti lalat atau kumbang yang mati dalam air, itu bukankah ia bangkai? Maka bagaimana engkau berkata bahawasanya tiada menajiskan ia? Jawabnya, tiada mengubah ia akan air dengan bagaimanapun. Maksudnya binatang yang kita kata tak tak darah mengalir ni, jatuh dalam air takkan berubah sikit pun. Sebab tu dia dibenarkan, dia dimaafkan. Dan tiada darah baginya, tak ada darah bagi binatang tu. Maka jika disoalnya lagi dengan katanya, maka adakah daripada dalil atas barang yang engkau telah sifatkan itu? Jawabnya na'am, jawabnya ya. Bahawasanya Rasulullah SAW menyuruh ia dengan lalat yang jatuh ke dalam air itu, bahawa membenam akan dia di dalamnya. Itu dalilnya. Apa dalil binatang yang darah tak mengalir ini jatuh dalam air dimaafkan? Dalilnya dalil Zubab tadi yang saya sebut. Jatuh lalat dalam air disuruh benam. Maksudnya apa dia? Lalat bukan binatang yang darahnya mengalir. Maka dikiaskan dengan semua binatang-binatang ataupun serangga-serangga yang darahnya tak mengalir, jatuh dalam bekas dengan sendiri. Bukan kita letak, dengan sendiri. Maka air tidak rosak. Dan begitu juga disuruh Nabi benamkan lalat yang jatuh ia di dalam makanan, padahalnya terkadang mati ia dengan benam itu. Maka tiadalah menyuruh Rasulullah SAW dengan membenamkannya di dalam air dan makanan, padahalnya ia menajiskan akan dia jikalau mati ia di dalamnya, kerana bahawasanya yang demikian itu membinasakan keduanya. Kalaulah najis, maka Rasulullah takkan suruh benam. Maka itu menunjukkan dia bukan najis. Itu dalilnya lah berkenaan dengan an-najasatu al-ma'fuwat, yang binatang yang darah tak mengalir. Dan kaul yang keduanya bahawasanya apabila mati ia di dalam barang yang jadi najis, nescaya najislah ia, kerana bahawasanya tiada dimaafkan. Dan sungguhnya menyuruh Nabi dengan membenamnya akan lalat itu kerana ubat yang ada pada. Contoh kalau binatang tu, contoh kata dekat lalat tu, dia baru hurun najis. Contoh dia hurun tai najis, tek kucing ke apa ke, kita nampak dia main pelupuk masuk air dah. Jadi air tu jadi najis lah. Sebab apa? Sebab asalnya lalat tu tak najis, tapi sebab tadi dia baru hurung benda najis, baru pergi dekat benda najis, kemudian dia baru masuk dalam bekas air kita, barulah jadi najis. Tapi kalau kita tak tahu, ustaz mana tahu ustaz lalat tu main daripada mana, maka hukumnya hukum asal. Hukum asal apa? Hukum asal tidak najis. Dia akan balik pada asal. Macam pondan ni, pondan yang tukar jantina tu mati, nak buat cara macam mana? Contoh dia laki
Nama dia si Fulan bin si Fulan. Dan IC pun gambar lelaki, tapi dia ubah jantina. Sebiji macam anak perempuan. Mati. Mai jumpa Datuk Pengurusi. Tok, kawan kami baru mati. Siapa kawan hang? Dia kata nama dia nama perempuan. Perempuan ada? Tak, dia tukar-tukar. Pening Datuk, macam mana nak buat ni? Nak urus cara lelaki ke cara perempuan? Asal apa tuan-tuan? Asal lelaki kan? Cara lelaki lah. Tapi yang tukar mandi tu kena jaga-jaga. Tu bahaya agak tu. Sebab memang depa ni tuan-tuan kalau ubah 100%. Tak ada nampak muka si Fulan, nampak si Fulanah. Tu nak kata tu kena jaga-jaga lah. Mana nak urus cara urus lelaki. Cara letak jenazah pun cara lelaki-lelaki. Sebab dia pakai asal. Al-aslu dalam kaedah, al-aslu baqa ma kana ala ma kana. Suatu asal itu dikira sebagai asalnya walaupun apa yang jadi sekalipun. Asal lelaki kan, lelaki macam satu orang perempuan yang dia ubah diri dia jadi lelaki-lelaki. So dia meninggal dunia. So apa cara nak urus cara perempuan. Dia akan ikut asal jantina. Tu dia punya hukum dia. Jadi macam tadi lah, lalat tu asalnya suci. Cuma kita tak tahu dia pergi hingga mana. Kita pun tak ada nak pergi cek. Tak ada dekat kaki dan najis dia masuk. Maka kita hukum dia asal apa dia? Dimaafkan. Tu hukum dia, cara dia. Dan bermula yang lebih ghalibnya tiada mati ia. Ni isu benar tadi. Selalunya kita benar, kita angkat dia hidup lagi. Maka ia suka kepada aku bahawa tiap-tiap barang yang ada ia haram memakannya. Apabila jatuh ia ke dalam air maka tiada mati hingga dikeluarkan akan dia daripadanya air. Tiadalah menajis ia akan dia. Dan jika mati di dalamnya menajiskan ia akan dia. Jadi kata Imam Syafi'i, sebaiknya lah, kata beliau, aku suka ni benda sunat. Eloknya kalaulah binatang tu dia jatuh dalam air, contoh cicak tadi jatuh dalam bekah. Bekah tu pula kurang daripada dua kolah, mati dia. Imam Syafi'i kata lebih baik dibuangkan saja air tu. Tu pilihan Imam Syafi'i. Pemilih lepas tu dia kata aku suka tu, inni uhib, sesungguhnya aku suka, maknanya sunat untuk buat macam tu, bukan wajib tapi sunat. Dan bermulanya demikian itu seumpama binatang kumbang dan binatang guling tai. Tak tahu binatang apa? Tu tak binatang guling tai. Tak tahu lah binatang apa. Dan lalat dan kutu anjing dan tumor dan barang yang ada pada makna ini intaha. Apa saja binatang lah yang darah yang tak mengalir, hukum ni apa? Masuk dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah, maka dimaafkan. Malaikat Imam Syafi'i kata beliau seeloknya, bukan wajib, seeloknya apa dia? Dibuang sahaja air tersebut. Wallahu a'lam. So kita berhenti sini tuan-tuan. Masa 240. Kita sambung Jumaat yang keempat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.